Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu Wiqayatul Insan, kitab yang membincangkan cara kaedah untuk mendinding diri kita daripada gangguan jin dan syaitan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pada malam ini kita pergi kepada satu lagi topik berkaitan benteng ghaib. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan tentang berwuduk sebelum tidur. Jika lihat di dalam kitab kita, bagi jemaah yang memiliki kitab, boleh lihat perbincangan ini di muka surat 496. Perbincangan di muka surat 496 adalah perbincangan yang begitu ringkas. Kita ada dua hadis yang diberikan kepada kita dalam kitab ini. Kalau lihat pun di situ hanya dua perenggan sahaja dengan tajuk berwuduk, di bawah tajuk berwuduk yang diberikan dalam kitab. Jadi Ustazah nak letaklah di situ supaya dia lebih khusus tentang apa yang ingin kita bincangkan ialah keadaan seseorang yang mana dia berwuduk sebelum dia tidur. Okey, jadi ini sunnah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang sebagaimana yang terdapat di dalam kitab kita ini dan sebagaimana biasanya juga Ustazah akan datangkan dalam bahasa Arabnya agar dapat kita jadikan ia sebagai rujukan bersama. Baik, kita lihat di sini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Silap Ustazah letak dalam slide tu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Bukan Tabrani, minta maaf. Kesilapan daripada sudut taipan di situ. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan status hadis hasan li ghairi. Di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita agar tidur dalam keadaan yang suci, dalam keadaan bersih, atau dengan kata lain dalam keadaan yang bersih. Apa kata Nabi? Tahiru hazihil ajsada taharakumullahu. Sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Lalu apa kata Nabi SAW bagi mereka yang tidur dalam keadaan suci itu tadi? Kan tadi Nabi SAW perintahkan kepada kita agar kita sucikan badan kita. Maksud sucikan badan ini ialah mungkin ada kotoran-kotoran yang terdapat pada badan kita, dan terutamanya dalam keadaan kita ni berhadas kecil ataupun berhadas besar, bagi yang boleh mandilah daripada, untuk membersihkan diri daripada hadas besar itu. Jadi di sini kalau hadas kecil tu maksudnya mungkin kita ada buang angin ataupun kita buang air kecil, buang air besar dan sebagainya yang menyebabkan kita berada dalam keadaan hadas kecil. Jadi di sini Nabi SAW kata apa? Bersihkanlah diri kalian, sucikanlah diri kalian. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan kalian. Atau dengan kata lain di sini, sebelum kita tidur hendaklah kita berwuduk. Itu maksudnya. Berwuduk supaya kita tidur dalam keadaan yang bersih daripada hadas kecil itu tadi. Jadi di sini apa kata Nabi SAW untuk mereka yang tidur dalam keadaan berwuduk itu? Nabi kata fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak. Nabi kata kerana tidak ada seorang hamba pun yang tidur
dalam keadaan suci, dalam keadaan berwuduk itu tadi, melainkan satu malaikat ataupun ada malaikat yang akan bersamanya di dalam pakaiannya. Okey, dan tidak satu pun Nabi sebut la yanqalibu sa'atan minal lail, dan tidak ada satu saat pun dia membalikkan badannya. Biasa kan kita tidur, kadang-kadang kita sekejap membalikkan badan kita ke kanan, sekejap kita balikkan badan kita ke kiri, kadang-kadang sekejap kita baring dalam keadaan yang straight, lurus gitu kan. Jadi Nabi kata apa? Bila kita tidur dalam keadaan yang bersih, atau dengan kata lain, kita berwuduk sebelum kita tidur, malaikat akan bersama dengan kita dengan maksud menemani kita lah ketika kita tidur itu. Dan bila kita membalikkan badan kita kanan kiri ataupun kiri kanan, ataupun dalam keadaan yang kita nak baring secara lurus itu kan, ataupun itulah baring lurus, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Jadi di sini Nabi kata apa? Malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan orang yang tidur itu tadi. Apa doanya? Allahumma ghfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Dalam doa ini malaikat minta kepada Allah agar ampuni kita. Jadi dalam doa ini Nabi SAW sebutkan bahawa malaikat doa untuk orang yang tidur dalam keadaan yang berwuduk itu tadi, bila dia tidur dalam keadaan yang sekejap mengiring ke kanan, ke kiri, ataupun dia menukar posisi tidurnya itu tadi, malaikat mohon kepada Allah agar berikan keampunan kepada hamba Allah yang tidur dalam keadaan yang suci, bersih, dalam keadaan berwuduk itu tadi. Kerana apa? Orang ini, hamba ini, dia tidur dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang berwuduk. Perkara yang sama juga ada disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain. Nabi SAW ada menyebutkan keadaan malaikat yang mendoakan mereka yang tidur dalam keadaan suci itu tadi. Di sini dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya, dan hadis ini statusnya adalah sahih. Nabi SAW menyebutkan tentang situasi yang sama, iaitu man bata tahiran, siapa yang tidur dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang berwuduk, bata fi syi'arihi malak, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Atau kita nak mudah faham di sini ialah malaikat menemani kita semasa kita tidur itu tadi. Falam yastayqiz illa qal, dan dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa. Maknanya ketika dia tidur itu kan, sebelum dia bangun daripada tidurnya, malaikat mendoakan untuk orang ini. Apa doa malaikat? Doanya sama sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani itu tadi. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban ini, Nabi SAW juga menyebutkan doa yang sama. Allahumma ghfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Ini doa yang dibaca oleh malaikat untuk kita. Iaitu, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan, iaitu siapalah yang tidur dalam keadaan yang suci itu tadi. Kerana apa? Dia tidur dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Ni Masya Allah, tabarakallah lah ya jemaah. Ini satu kelebihan, satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang mereka yang tidur dalam keadaan berwudu. Dan dalam sebuah hadis yang lain juga, Nabi SAW ada menyebutkan tentang keutamaan lain yang Allah berikan kepada mereka yang tidur dalam keadaan begitu. Iaitu dalam keadaan berwuduk itu tadi. Jadi, dalam kitab kita, saya kira hadisnya sama tetapi riwayat yang berbeza. Dan jadi dalam kitab ini saya datangkan riwayat daripada Imam Abu Dawud dengan status hadis yang sahih. Nabi SAW masih lagi dalam hadis ini
menyebut ataupun memberitahu kepada kita keadaan orang yang tidur. Bila dia tidur dalam keadaan yang bersih, suci, atau dengan maksud yang lain berwuduk. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi kata apa? Ma min muslimin yabitu ala dhikrin tahiran fayata'aru minal lail fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang mukmin tidur dalam keadaan telah berzikir. Maksudnya dia tidur, masa dia nak tidur tu dia berdoa kepada Allah. Kita kan ada banyak zikir-zikir yang Nabi SAW ajarkan sebelum kita tidur. Ya, antaranya kita membaca 3 kul. Tak silap saya pernah juga mengajar ataupun kita pernah bincangkan tentang apa doa yang kita baca sebelum tidur yang menyebabkan syaitan tidak boleh mengganggu kita ketika kita tidur. Ya, jadi ada doa-doa yang Nabi SAW ajarkan. Lalu kita amalkan doa-doa itu sebagai zikir yang kita ucapkan sebelum tidur. Ya, mungkin ada di kalangan kita yang berzikir 33 kali tasbih, iaitu subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Di situ yang pernah Nabi SAW ajarkan kepada puteri baginda dan juga menantunya, iaitu Fatimah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu an, yang mana Nabi perintahkan kepada mereka berdua agar berzikir kepada Allah sebelum mereka tidur itu. Dan ada lagi zikir-zikir yang lain yang Nabi SAW anjurkan untuk kita baca sebelum tidur. Dan bila kita tidur dalam keadaan yang berzikir itu tadi jemaah, kemudian Nabi kata apa? Dan bukan itu saja, dia tidur dalam keadaan yang tahiran, iaitu dalam keadaan yang suci, bersih, iaitu berwuduk, fayata'ar. Ya, dia bangun pada waktu malam. Jadi orang ini yang tadi tidur dalam keadaan yang berzikir, kemudian dia tidur dalam keadaan yang suci, berwuduk, kemudian dia bangun malam, ya, lalu dia berdoa kepada Allah. Fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah. Dia minta kebaikan kepada Allah tentang dunianya, tentang akhiratnya. Ya, mungkin dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ataupun doa-doa yang lain lah yang dia mohon kepada Allah agar berikan kebaikan untuk diri dia dunia dan akhirat. Nabi kata apa? Illa a'tahu iyyah. Tidaklah melainkan kecuali Allah akan beri apa yang dia minta. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan permintaannya. Namun dengan syarat, bila seseorang itu, ya, seorang Muslim itu, dia tidur dalam keadaan yang sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis ini, iaitu dia telah berzikir, kemudian dia tidur dalam keadaan yang berwuduk, seterusnya dia bangun pada waktu malam. Bangun pada waktu malam ni boleh kita sebutkanlah sebagai waktu yang mana dia bangun untuk dia melaksanakan solat sunat malamnya, solat sunat tahajud. Kan, kadang-kadang kita bangun 30 minit sebelum waktu subuh kita untuk kita melaksanakan solat sunat tahajud kita, solat sunat witir, kan? Jadi di situ kita doa kepada Allah. Yang mana sebelumnya kita tidur, ya, pada malamnya itu tadi kan, kita dah berzikir kepada Allah, kita berwuduk, ya, kita tidur lalu kita bangun, kita berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, apakah sebenarnya daripada ketiga-tiga hadis ini, ya, yang kita bincangkan tadi, apakah sebenarnya yang ingin disampaikan apabila ketiga-tiga hadis itu dimuatkan dalam perbincangan kita bertajuk Benteng Ghaib? Di sini kita lihat kepada kesimpulan, ya, perbincangan daripada hadis-hadis yang Ustazah tampilkan pada malam ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita juga.
kita boleh kata begini, ya jemaah, daripada semua hadis ataupun ketiga-tiga hadis yang telah saya baca itu tadi berkenaan orang yang Nabi SAW perintahkan supaya dia nak tidur dia bersih, dalam keadaan bersih, itu berwuduk, ya, kemudian dia berzikir kepada Allah. Kita kata begini, pertama, Allah melindungi mereka yang berzikir dan berwuduk sebelum tidur. Sebab apa? Bila kita tidur ni, kita berzikir kepada Allah, kita mohon kepada Allah, ya, agar lindungi kita dalam keadaan yang mana kita tak sedar tadi ketika kita tidur. Kita tak tahu apa perkara buruk yang akan berlaku kepada kita semasa kita nak tidur. Contohnya, gangguan jin dan syaitan. Jadi bila kita berzikir, kita tidur dalam keadaan yang bersih, hal itu menjadi antara cara kita membenteng diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik itu tadi. Dan mereka yang tidur dalam keadaan yang suci, bersih, berwuduk, berzikir kepada Allah, malaikat menemani orang yang tidur dalam keadaan yang begini. Dan bila kita faham gini, ya jemaah, bila malaikat menemani orang yang tidur dalam keadaan yang suci bersih itu tadi, iaitu berwuduk, bermakna syaitan tak dekat. Syaitan tidak dekat dengan orang yang didekati oleh para malaikat. Maka situasi itu tadi menyebabkan, kita pergi kepada poin kita yang ketiga di situ, kita terlindung, kita dilindungi dari gangguan jin dan syaitan. Inilah kepentingannya. Sebab itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, dia ada menyebutkan tentang keutamaan berwuduk sebelum tidur. Antara keutamaan kita ni kan, bila kita berwuduk sebelum tidur, ialah ianya dapat melindungi kita ataupun menjauhkan diri kita dari permainan atau gangguan syaitan. Sebab itu penting. Nabi SAW menganjurkan kepada kita, sebelum kita tidur, ada adabnya, ada sunnahnya yang kita lakukan. Tu antaranya ialah berwuduk sebagai antara cara untuk membenteng diri kita daripada permainan, gangguan dan godaan syaitan. Mungkin syaitan ini datang dalam mimpi dan sebagainya, ataupun dia mengganggu kan tidur kita, tidur menjadi tidur yang tidak lena dan sebagainya. Macam-macam lah syaitan boleh lakukan kepada kita. Jadi bila kita mohon kepada Allah, kita zikir kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah pada malam itu, kemudian kita tidur dalam keadaan yang berwuduk. Yang pentingnya berwuduk di sini, sebab kita, konteks perbincangan kita tentang wuduk itu tadi. Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita, malaikat menemani tidur kita, dan di situ ia merupakan satu ruang yang satu keadaan yang menyebabkan syaitan dia tak mampu untuk mendekati kita. Okey jemaah, itu saja perbincangan kita untuk malam ini. Saya kira perbincangan yang ringkas. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti kuliah kita pada malam ini dapat mengamalkan apa yang telah kita bincangkan untuk kebaikan kita bersama, untuk melindungi diri kita dalam keadaan yang kita tak sedar, kita tak mampu itu tadi, iaitu sebab tu kita tidur. Dan ini adalah sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita, yang seharusnya sebagai umat baginda SAW kita melaksanakan, kita mempraktikkan sunnah yang telah diajarkan dan ditunjukkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap sesuatu yang kita pelajari dapat kita amalkan dan kita pegang sehingga akhir hayat kita. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, juga memberikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan di waktu yang sama, di ruangan yang sama. Setelah tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.